Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh mulai? Okey. Yang pertama, Ustaz Mudi bin Hamid, Penelusuran Pegawai Pendidikan Daerah Unit Pendidikan Islam di Gulu. Al-Fadil Ustaz Haji Sulaiman bin Hasil, Ketua Penolong Pengarah Unit Pembangunan Adat dan Nilai Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Sarawak. Yang dimati Encik Muhammad Yatim bin Adnan, Pengerusi Masjid Darul Falah Kampung Kedah Muslim. Encik Abu Amin bin Rosli, Imam Pengerusi Masjid Darul Falah Kampung Kedah Muslim. Tuan Haji Azhar Shah Uthman bin Sazali, Imam Satu Masjid Darul Falah Kampung Kedah Muslim. Ustaz Abdul Aidi bin Muhammad Yusof bin Kelang SK Sungai Pisang. Encik Arwah bin Kajim, Yang Ketua PIBG SK Sungai Pisang, dan para hadirin dan hadirat sekalian. Jadi sebelum saya memulakan majlis, saya menjemputlah nama-nama yang sebenarnya untuk duduk di hadapan Al-Fadil Ustaz Haji Sulaiman dengan Ustaz Mahdi, ini dengan Pengerusi Masjid Darul Falah, Encik Muhammad Yatim bin Adnan, Timbalan Darul Muslim Masjid Darul Falah, Encik Abu Amin bin Rosli, dan YDP PIBG SK Sungai Pisang, Encik Arwah bin Kajim. Dipersilakan. Kami mendengar. Hadirin yang hormati, sebagai sedia kita maklum bahawa kelahiran dunia besar kita Nabi Muhammad SAW ini adalah satu perkara yang dinanti-nantikan oleh seluruh alam, seluruh makhluk dalam alam ini. Kelahiran Nabi ini semua kita menanti-nantikannya. Sebab apa? Sebab Nabi datang untuk menerangi cahaya jahiliyah pada zaman itu, sampailah sekarang. Jadi sambutan pada Rasul pada tahun ini merupakan salah satu cara ataupun bukti bahawa kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi alhamdulillah pada tahun ini Allah telah beri lagi kesempatan untuk kita sama-sama sambut Maulid Rasul dengan mendengar kalam-kalam yang bermakna dari orang yang sangat hebat. Kita boleh dengar ilmu-ilmu yang disampaikan. Jadi semoga cinta kita pada baginda akan bertambah subur sudah kita habis majlis ini nanti. Jadi para hadirin, sebelum saya menjemput Al-Fadil Ustaz Haji Sulaiman, ini saya perlihatkan sedikitlah tentang diri beliau. Beliau merupakan anak kelahiran dari Sekabung dan beliau sudah pun berkeluarga. Jadi berkaitan dengan pendidikan beliau memegang ijazah sarjana muda dalam pendidikan syariah dalam bidang syariah dari Universiti Malaya dan master dalam pengurusan pendidikan daripada UPSI. Jadi selebihnya nanti mungkin Ustaz sendiri akan sampaikan nanti. Okey, insya-Allah. Jadi majlis kita teruskan lagi dengan agenda utama majlis kita pada hari ini ialah dengan menjemput dan mempersilakan Ustaz Haji Sulaiman bin Husin untuk tampil bagi menyampaikan ceramah Maulid Rasul. Majlis dengan penuh azimnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada tuan pengacara majlis yang berusaha Ustaz Mahdi bin Laman, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Unit Pendidikan Islam, Pejabat Pendidikan Daerah di Gulu,
yang dihormati Encik Muhammad Yatim bin Adnun, pengungsi Masjid Darul Falah, Encik Abu Amin bin Rosli, Timbalan pengungsi Masjid Darul Falah, Kampung Perdana Muslim Datuk 10, Tuan Haji Azhar Syekh Osman bin Sazali, Imam 1 Masjid Darul Falah, Ustaz Zunaidi bin Ahmad Yusuf, Penolong Kanan SK Sungai Besar, Encik Arwah bin Kajib, yang di-Ketua PIBG Sungai Besar, tuan-tuan, puan-puan, Tuan Haji, para ustaz, para ustazah, hadirin hadirat, tetamu Allah yang dimuliakan sekalian. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa arsalahu kaffatan 'alan nas basiran wa naziran wa hadiyan wa sirajan munira. Wassalawatullah wa salamuhu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertamanya kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada petang itu kita dapat bersama-sama mengimarahkan rumah Allah sebenar menyambut kunjungan hari lahir ataupun Maulid Nabi SAW. Yang kedua ialah saya merasakan terharu dan banyak-banyak terima kasih di atas jemputan pihak sekolah dan juga masyarakat Kampung Batu 10, kerana jaranglah dapat datang jauh-jauh macam tu kan. Jadi rasa rindu lah dapat bertemu. Rupanya banyak juga game-game penuh situ. Pasal ni sudah sama malam lah, ataupun di Bintulu. Dan si game ni juga duduk rami-rami macam tu, mesti takut tak ceramah. Selalu seorang-seorang duduk depan tu nak rasa takut ceramah tu, rami orang dengar. Rasa pun saya dari dia lalu jangan ustaz main pas ke tepi kan. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu saya ambil kesempatan juga, walaupun nak pergi sempat berlarat di Padang Merdeka. Itu kali kedua. Dulu pernah sekali dalam keadaan cuba nak mengumpul seramai-ramai mungkin, pernah disebut bahawa selain daripada kita menyambut Maulid Rasul di atas cinta kita kepada Nabi SAW, mudah-mudahan kita bersama-sama faham di atas kecintaan itu, mudah-mudahan Allah berikan ganjaran yang besar dan kita kelak dapat dibangkitkan bersama Rasulullah SAW. Dan dalam masa yang sama kita berlarang tadi, bagi saya pun lah banyak pengalaman dan berlarang tu. Jadi hujan kali kedua, air dia pun hujan juga sekali kucing dengan lipan yang banyak di Padang Merdeka, tapi si gigit dia boleh. Lipan banyak si gigit. Hari itu berhujan juga. Jadi bila kita fikir-fikir, rasa malas nak turun. Tetapi oleh kerana rasa sedikit gila pengorbanan kita, sedikit gila pengorbanan kita untuk membesarkan Rasulullah SAW. Sebab saya dipahamkan dan saya sendiri secara khusus diminta menjemput sekolah-sekolah. Dan alhamdulillah di seluruh Kuching kita hampir menghantar 1,600 daripada 32 kontijen, 35 kontijen lebih kurang. Jadi rasa seronok menyumbang kerana disebut dalam semangat kita menyambut pintu Rasul tu, kita sedang curang, tapi kita nak menunjukkan syiar, kita nak menunjukkan Aisyah betapa Rasulullah SAW yang kita sebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Macam ni agama Nabi tu dapat memayungi kita hidup dalam kerukunan, kita hidup dalam bersatu padu, kita hidup dalam rasa ukhuwah dan kasih sayang. Alangkah baiknya kita dapat mempamerkan
kepada orang lain. Dan kita niat macam ni. Kita nak menunjukkan bahawa bukan dengan kita bersatu padu kita nak anak orang, bukan. Tapi kita nak menunjuk bahawa kita tu adalah satu masyarakat yang diajar oleh Nabi SAW supaya sentiasa hidup dalam keadaan rukun dan damai, aman dan mesra. Ayat antara yang kita nak pamerkan, mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat dilihat dan memberi pengajaran kepada kita dan kepada orang yang berada di sekitar kita. Yang kedua, sebelum saya nak meneruskan tentang sedikit berkenaan dengan Bulan Rasul tu, berkenaan dengan kita datang ke rumah Allah, kita datang ke masjid tu, terutamanya malam tu kita datang untuk mendengar, selain daripada solat berjemaah, mendengar kuliah, mendengar tazkirah, dan kita nak mengambil hadis Nabi SAW, urdu aliman au muta'alliman au muhibban au mustami'an au muhibban fala takun al-khamisah fatahlik au tamatan. Nabi berkata, hendaklah kamu menjadi orang yang mengajak ilmu. Mungkin kita mampu, jadilah kita orang yang mengajar orang. Mesti banyak sihat. Nabi sebut banyak. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Artinya kita tu bersedia berkongsi tentang ilmu. Satu. Yang kedua, al-muta'alliman. Jadilah orang yang suka belajar, suka menuntut ilmu. Dan di dalam ajaran agama kita, baiknya Al-Quran, baiknya hadis Nabi SAW, banyak menceritakan tentang kelebihan orang menuntut ilmu. Antaranya yang selalu kita dengar, kalau kita duduk macam semua tu, malaikat menghamparkan sayapnya bukan seorang, 40 orang malaikat. Kita gunakan penjodoh orang lah, malaikat macam guna orang je lah. 40 orang malaikat, berekor boleh tak bunyi, macam menghina malaikat tak ada ni. 40 orang malaikat menghampar sayap. Mungkin kita dengar hadis tu rasa ni, pakai apa saya malaikat kabar jiwa lah. Kita rasa melihat dari sudut, kita nampak malaikat, kita sedangkan mun dipayung malaikat apa maknanya. Sedangkan bersama kita pun tu, mun dipayung orang, ya Allah terima kasih bagaimana cakap tadi, saya bujang-bujang tadi, bos saya payung saya, ya Allah rasa bersalah. Bos kita payung kita banyak, kita rasa bersalah. Mun di kampung lagi lah pakai payung kuning, macam baju tuan militer, orang bangsa atau belah mana, orang bangsa tidak uang, tidak sain, tak biar tuan ayo memakai baju kuning tu, kau sembarang, bukan boleh orang sembarang. Lagi lah orang di payung pakai payung kuning, baik ke? Dipakai payung kuning pun ya Allah, mesti raja orang bangsa kan? Bayangkan malaikat melayung lebih lagi pada payung kuning. Mungkin kita dapat memahami bahawa orang yang duduk dalam ujian ilmu tu dipayung oleh malaikat, 40 orang malaikat, si cukup seorang, 40 orang. Bayangkan betapa orang tadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muta'alliman, saya ringkaskan, al-mustami'an, orang yang suka mendengar, si dapat menuntut, banyakkan mendengar. Ada saya datang di Nigeria, tengok nanya, macam ni kita dengar dalam YouTube, macam ni kita dengar dalam radio, ini itu dalam handphone, boleh anytime kita dengar. Tapi dalam adab guru tu kadang-kadang boleh kita dengar, tapi mesti ada talaki, mesti ada guru di depan kita. Kena ada juga kita ya, jangan si boleh, jangan si perlu. Tapi kita kelak si ada guru dalam bimbing kita, boleh, tidak masalah. Yang keempat ialah kita tu hendaklah menjadi orang yang cinta kepada ilmu, cinta kepada semua yang berkaitan dengan ilmu. Maka jaminan Nabi SAW itulah keadaan masyarakat yang disuruh oleh Nabi. Jangan jadi keempat-empat tadinya si mau. Yang kelima artinya semua si mau. Jadi natulah akan menemukan kehancuran. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat sekalian, banyak sebenarnya nak cerita hadis dan ayat Quran. Tapi saya nak ambil satu cerita yang supaya kita terasa benda berlaku depan mata. Mau lagi dicinta dalam hadis,
percaya kita dengan hati. Cuma ialah tadi kita senangkan realiti kan? Saya nak ambil satu cerita kita pun tu masih bernanda kita nak mencerita sama kita tu bernanda ke cerita. Jadi cerita tu dicerita oleh seorang ulama. Seorang ulama yang bernama Syekh Hisham Al-Burhani. Syekh Hisham Al-Burhani itu seorang ulama Syria. Dia bercerita tentang ada seorang penggali kubur. Seorang penggali kubur. Satu keadaan tu liang lahan dari ada orang mati lah, sediakan kubur. Datang jenazah. Orang hantar jenazah tadi ada seorang perempuan. Si kami orang hantar jenazah. Dipendekkan ceritanya, bila si penggali kubur tadi nyambut jenazah nak diletak dalam liang lahan, sebenarnya Allah buka hijab mata. Pengalaman saya nampak sidak pergi umrah, jemaah umrah. Ada sekali betul 2018 dan disiksa dalam saya, bukan orang Sarawak. Pulang daripada Masjid Nabawi, keluar daripada, menurut kata cerita sebelumnya selepasnya lah, keluar daripada pagar Masjid Nabawi dia terus masuk dalam taman. Satu taman yang indah, satu taman yang si pernah ditandai. Masya Allah. Patutlah kita baca tentang ayat Quran bercerita tentang syurga. Syurga itu diterjemah sebagai jannah, itu adalah taman. Kebun boleh juga, tapi untuk lebih tempatnya kebun dalam taman ataupun kebun bertaman. Kebun taman kan macam kebun kita tu si kacang sebut kebun. Ingatnya kebun sawitnya, dia ajak banyak kerak, dia banyak kerak, dia ajak seluruh kan. Ini tak rindu sebut kebun. Tapi bila disebut taman, bayangkan kita taman yang penuh dengan hiasan, taman yang penuh dengan bunga, penuh dengan landscape, taman yang ada buah-buahan. Syurga sedang berdalam. Tapi sibuk, siapa kita nak bayangkan syurga sebelumnya? Tapi Allah cerita pokoknya rendah-rendah. Mungkin kita pergi kebun biasa, pengalaman saya pun lah. Arab pergi lembak bumi, nak pergi ambil langsang. Ambil langsang, kita saya pengalaman. Orang ada siapa nak ambil langsang, mbak bumi dia pun. Kali nak pergi kebun, tangga ajak buah atas. Rupa-rupanya langsang tu batang yang tinggi macam ni. Si ada cabang kan, macam nak Nabi ke. Rupa-rupanya buah di dunia tuan-tuan, belum pasti kita dapat makan, mesti banyak lagi kan. Satu, cari buah pali, buah nabi, buah kristal. Kan senang ambil buah kan. Buah nio kan dapat dipetik dan dibahajak, susah. Tapi di syurga tuan-tuan, buah-buah yang Masya Allah. Nak cerita taman kencang. Jadi kita dalam kuliah lain nak cerita panjang kisah taman tu sebenarnya. Dengan airnya, dengan sungainya, dengan buah-buahannya, banyak cerita tuan-tuan. Baik. Nak sebutnya ialah orang tu tadi dia masuk dalam taman. Kami di hotel tunggu sampai pukul 11, mesti silap saya. Si pulang-pulang. Tunggu si ada. Kami orang mencari daripada hotel di Madinah tu senang tuan-tuan, lurus saja. Cari lurus. Sampai ke masjid, cari ke masjid. Orang masih lagi dah. Ini 7 orang tu lah. Tiba-tiba datang di depan hotel. Tidak jemaah telefon saya, Ustaz cepat saya datang saya depan hotel. Rupa-rupanya orang tu tadi ini dalam keadaan sama, dalam keadaan macam mukanya pucat. Teringat saya, mungkin kita nak gambarkan kisah Nabi ketika menerima wahyu pertama dia menerima wahyu itu dalam keadaan si pernah dia jumpa suasana makhluk yang ditemukannya. Jadi macam tu lah orang tadi, dia mengelentah takut. Tadi dia tangan saya limbah tangga. Tak percaya si Ustaz. Apa hal kami pulang tadi katanya, kami masuk dalam taman. Sekejap je kami dalam taman. Yang ada sekejap, sebenarnya dah 3 jam di dalam taman. Tu nak sebut dari kita, ada orang Allah buka hijabnya. Walaupun ada yang tahu betul kan taman tadi adalah preview Allah tentang syurga,
ataupun taman tadi ialah di alam jin, kan? Ngajar sebut dekat orang. Aku rasa tengok. Saya dalamnya cerita orang-orang dulu. Mungkin alam jin, kan? Tapi saya dah halang kita ambil lah. Mungkin itu adalah betul-betul Allah nak preview, show tentang syurga Allah. Satu, untuk menunjukkan itulah gambaran syurga, walaupun jauh lagi cantiknya syurga. Jadi nak sebutnya ada manusia yang Allah buka hijab. Macam tu lah, penggali kubur dia, Allah buka hijab. Bukan ke kubur tu seperti digambarkan oleh hadis Nabi, yang akan menjadi lorong-lorong syurga. Bila terbuka, nampak kaca di sebelah tu, suatu taman yang indah. Keluar daripada tamannya dua orang berkuda tadi, berjalan, ngambil jenazah yang dikubur tadi, dimaknya masuk dalam taman. Bila masuk dalam taman, tutup balik seperti biasa, jenazah masih di taman. Pendek ceritanya macam yang aku kisah sekejap tak kisah dia cerita dengan orang macam tahu dia mendengar sebab orang Singapura. Berlaku lagi 2 bulan ataupun berbulan-bulan selepas ya, perempuan yang sama datang lagi gambar jenazah lagi, perempuan yang sama, kisah sama berulang kembali, sama seperti kisah yang pertama tadi. Akhirnya nanya dengan perempuan itu, siapa kita dengan jenazah yang dikubur kita yang pertama, dengan jenazah yang dikubur kita yang kedua? Lalu dia kata, anak yang pertama ialah anak kami yang sedang menuntut ilmu. Anaknya yang sedang menuntut ilmu, dalam keadaan menuntut ilmu, mati dalam keadaan menuntut ilmu. Sebab ialah siapa-siapa yang tengah menuntut ilmu, ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa-apa ilmu, asalkan ilmu yang membawa kebaikan kepada masyarakat, baik yang berupa fardu kifayah, yang musik direct kepada agama pun, asalkan kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu, ikhlaskan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala, baik jadi apa sekalipun. Baik, yang pertama. Yang kedua, anak yang kedua tadi abang kepada si mati yang pertama. Tetapi dia tu adalah seorang pencari kayu api. Orang ambil kayu api, pulang daripada hutan, jual kayu. Macam teringat saya, keluarga-keluarga kita dulu, abang saya dulu dah meninggal. Mudah-mudahan Allah jadikan cerita tu macam dia. Hasil daripada kayu api yang dijual untuk membiayai adiknya sekolah, untuk nafkah adiknya sekolah. Bila adiknya mati, abangnya tadi pun mungkin putus harapan, putus semangat, dia pun mati. Bila dengar macam dia, si penggali kubur tadi pergi ke masjid, tempat syekh, tempat guru. Yang guru mengajar di sana adalah datuk kepada Syekh Hisham Al-Burhani dan bapa Syekh Hisham Al-Burhani. Kedua datuk dengan bapa. Lalu ditanyalah dengan datuknya tentang kisah tadi. Lalu datuknya mana cukup lebih kurang, itulah mungkin Allah nak tunjukkan bukti bahawa betapa besarnya Allah mengangkat darjat orang yang menuntut ilmu dan orang yang kita sebut tadi, al-muta'alliman, al-muhibban, bapa yang menyarankan anak ke sekolah, kan? Abang-abang yang ikhlas membiayai adik-adik ke sekolah, dan sesiapa saja yang mengajar orang, yang duduk di sekolah, yang itu sekolah, baik dia jadi tukang kebun, baik dia jadi cleaner, yang ada hubungan dengan menuntut ilmu, kita ikhlas bekerja kerana menuntut ilmu. Termasuk di subuh kita mengajarkan majlis ilmu, kita menganjurkan majlis ilmu, kita buat poster, kita hantar poster kerana cinta kita kepada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah muhibban. Mudah-mudahan Allah beri ganjaran macam tadi, mati kita dalam keadaan Allah jadikan kubur kita sebagai lorong-lorong syurga. Maknanya kita dah dapat ganjaran, dah mendapat maqam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik tuan, dia sedikit kita berhutang tengok pasal hanya Allah. Saya layak lagi berdoa. Tengok pada saya sana. Allah
berhenti pada tengah. Mudah lama kan si berhenti kawan sama ada, mudah lama si berhenti pagi je speaker tu. Okey, baik. Kembali kepada kita menjunjung rasa kasih dan sayang kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kita buang pendapat yang si betul, kita ambil pendapat yang betul dalam masa ringkas tu. Sesiapa yang menyambut Maulid Rasul, insya-Allah kita akan diberi keberkatan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama yang mengarang kitab Fiqh Sirah, kan, sebuah kitab yang terkenal, Fiqh Sirah yang dikarang oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti. Said Ramadan Al-Buti meletakkan punca bulan dalam keadaan kita belajar tentang sirah, kan? Dalam keadaan kita macam tu lah, belajar, mendengar, membaca, ataupun apa-apa yang berkaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, diletakkan empat matlamat yang selalu diulang-ulang dan tuan-tuan. Banyaklah, mungkin ada pendapat lain, tapi saya ambil dalam fiqh sirah. Pertama, sebab ulama tuan-tuan kan, macam kita lah cikgu letakkan matlamat supaya terarah. Kita dalam mendengar sirah tu terarah. Apa matlamat kita? Bukannya masuk dengan kehit, keluar dengan keadaan saja. Tenang. Macam kita dengar cerita fiction ataupun cerita dongeng saja. Dia yang melekat di hati kita. Pertama kata Syekh Ramadan Al-Buti ialah kita mengenali Nabi SAW. Kita kenal akan Nabi. Yang kedua, mencintai Rasulullah SAW dan mengikut jejak langkah Rasulullah. Mencintai, kenal, cinta, kan? Yang ketiga ialah memudahkan kita faham kepada Al-Quran. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk Al-Quran yang menjadi perundangan, yang menjadi rujukan. Kadang-kadang kita si pandai nak anggar, berpandukan sirah, maka jelaslah ayat Quran yang kita baca. Yang keempat, itu ujungnya tuan. Hendaklah kita mengubah budaya hidup kita, cara hidup kita. Okay? Maknanya hasil daripada sirah tu, sedikit sebanyak kita mengubah kehidupan kita. Bukan setakat hidup secara individu, bahkan hidup kita secara kolektif. Masyarakat kita perlu diubah, negeri kita perlu diubah, negara kita perlu diubah, dan banyak lagi lah. Tapi kita sila kelakar dalam selesai lah. Kita lebih melihat kepada apa yang perlu kita buat dalam diri kita, keluarga kita, dan mungkin masyarakat kita. Baik, yang pertama, kita mengenali Nabi SAW. Kalau merujuk kepada firman Allah, Allah seakan-akan membahasa kita, orang Melayu nyelak kita. Kita macam juga kan, nyelak dia. Membahasa selanjutnya, mempeli kita lah, menyindir kita. Allah kata, ya'rifunahu kaya'rifuna abna'ahu. Orang-orang Yahudi kenal akan Nabi, ngelala Nabi seperti ngelala anak mereka. Ya'rifu kaya'rifuna abna'ahu. Mereka kenal akan Nabi seperti kenal dengan anak mereka. Sebab yang kita nanggap macam ni, orang-orang Yahudi ketika lahirnya Muhammad, yang melihat tanda kelahiran Rasulullah SAW, tidak nyerindu. Sebab kita tahu, apabila lahir saja Rasulullah, dah dapat dah, tahu dah. Walaupun saya dah memakai WhatsApp dah, walaupun saya dah memakai handphone mana, tapi dia dah tahu melalui tanda-tanda bintang, melalui tanda-tanda tertentu. Sebab mereka telah mengenali Nabi daripada kelahiran Nabi, daripada rupa Nabi, daripada sifat-sifat Nabi yang digambarkan di dalam kitab mereka. Seperti yang kita baca, antaranya ialah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tidak tak ayat tuan-tuan. Ketika Nabi Isa AS ceritakan dalam surah As-Saff. Baik, banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang Rasulullah SAW. Kenal Nabi. Jadi dalam masa yang pendek tuan-tuan, kita pun bertanya, malam pun siapa yang mengikuti siaran langsung ceramah mufti semalam kan, ada disebut supaya kita tu banyak membaca kisah-kisah Nabi. Kan orang duduk baca juga. Marhaban tu banyak cerita tentang Nabi, cerita tentang kisah Nabi, keluarga Nabi kan, marhaban. Cuma
kita siap dari diberi makna je. Kita kurang tahu. Kita baca marhaban, kita berzikir, kita si tahu maknanya. Tapi mungkin kita tahu maknanya, macam saya dengar di Masjid Jami' tadi, selawat kata Nabi di di terjemah sikit-sikit. Rindu kita dengar. Kita dengar macam tu maknanya, macam tu maknanya. Tujuannya bagus. Kita baca marhaban, kita berzikir maulud untuk kita memperkenalkan Nabi dengan keluarganya, sasilahnya, dengan rupa parasnya, dengan sifatnya. Banyak kita dengar cerita-cerita macam tu, sehingga disambungnya semalam, bacalah buku Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lengkapnya peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma malam yang ringkas tu saya nak angkat beberapa perkara. Mau disebut kita kenal dengan Nabi, tuan-tuan termasuk saya lah. Adakah kita tu kenal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sifat lain lah kita dengar. Macam ni Nabi tidur, dulu kita diajar mungkin kecil-kecil. Lebih lagi muskolah tadika, masuk jamban ada doa, keluar jamban ada doa, makan ada doa, tidur ada doa, lepas tidur ada doa, balik tidur lah. Lepas makan ada doa, nangkat cermin ada doa, pakai baju baru ada doa, hari hujan ada doa. Masya Allah tuan-tuan. Sampai aja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak ambil yang senang lah, kita pola lah. Tidur cara Nabi macam ni. Mengenali Nabi tuan-tuan. Mengenali Nabi. Macam ni cara tidur Nabi. Ambil uduk dulu. Si tak pula dah tua-tua mati malas dah ambil uduk. Lagilah bukan nak gaul. Jadi tak pergi. Dia dulu lagi sehat, wafat, gaji-gaji ambil uduk. Tu dah gaul ya Allah. Cik asal ibu duduk lah. Alhamdulillah saya lagi datang. Sekali je dia datang. Munayah selalu datang. Ya Allah. Tahu terasa ya Allah, kaki nyaman. Induk nak pergi ke masjid. Tapi bila tak kaki nyaman, saya ingat masa tujuannya. Beruntuk tuan-tuan bila tidur, baca doa tidur. Bismillahumma ahya wa amut. Kan? Mesti apa? Sederhana baca bismillah je lah. Sebelum tidur. Okey, cara tidur Nabi, fizikal cara tidur Nabi macam ni. Tangan menghadap kiblat macam kita kubur kan. Muka singit menghadap kiblat. Macam ni lah kita tidur, kaki di selempung. Jari terletak macam tu, tangan tu macam tu. Terkiwut je orang tidur. Dia saya beri contoh mari di biak sekolah. Biak sekolah yang kaki motor tu, main motor. Mak nyawa pulang pukul 11 malam. Mak dah tidur dah, bapak dah tidur, semua dah tidur. Datang pukul 3 je. Pukul 3 ni hari punya datang. Cik dah mula apa-apa jap main motor. Pulang buka kunci, terus tidur di ruang tamu. Bila tidur di ruang tamu, Nabi tu tadi ngamal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya tidur walaupun dia main motor juga. Sunnah Nabi ikut juga tidur. Ambil wuduk. Bila wuduk dia tidur, terkiut rupanya tidur. Tidur di ruang tamu. Mak jangan macam, ya Allah, dan nak dia terpulang. Lalu dia cari-cari tangganya. Baru nak marah, hatinya langgar. Anaknya tidur terkiut jauh. Si jadi marah. Contoh aja lah tuan-tuan. Sebab ya Fadilat rahmat sunnah Nabi tu kita si nampak tu pada kita berguru, ada guru pun ada benar je. Cuba kita dengar orang tidur tanpa sunnah. Pukul 3 pagi datang, terus duduk depan TV, lalu terlentang tidur. TV isi ditutup, terlentang, berkuruh kuat, pakai suara alam aja. Contoh, mak datang daripada dapur, anggar ni biar kita pulang sih, kalinya langgar tahu apa? Macam mantu je tidur, nak marah dia kan? Apa nak dipangkungnya anak yang mula-mula tadi si jadi mana? Tidur cara Nabi, ikut sunnah, tutup aurat. Contoh tuan-tuan. Maknanya mengenali Nabi, mencontohi Nabi, beramal dengan sunnah Nabi SAW, bukan setakat kita dapat pahala, tetapi kita akan dapat fadilah, rahmat, akan dapat ketenangan, kebahagiaan. Bukan setakat kita pun bahagia, si dialog boleh mak rasa tenang melihat kita tidur.
Betapa contoh tuan-tuan, simulasi bahawa ketenangan akan datang dalam sunnah Rasulullah SAW. Bangun kita tidur, apa doanya? Si apa lagi dah duduk apa Ustaz? Kini tu dah tua-tua tu ingat lagi. Dah kita sing ramai. Dia hanya ingat kan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Mun tidur tu boleh terima kelas siapa? Mun makan, setiap hari makan. Berapa kali makan sehari? Bukan 3 kali. Berpuluh-puluh kali makan. Tapi makan berselera duduk 3 kali lah kan. Yang baca doa Rabbana apa nama? Allahumma barik lana makan nasinya. Mun makan kuih pau sudah Rabbana kan. Lantak lah macam ni lah. Lantak apa dia sudah lah. Kita doa kasih. Makan kopok sudah doa. Sekurang-kurang je tuan-tuan. Mun kita bangun, siapa baca? Nabi suruh kita duduk bertenang. Doa yang tadi suruh ingat Allah. Duduk sekejap, Allah sekurang-kurangnya. Mudah siapa lilah Allah, ingat dengan Allah. Bahkan ada hadis di dalam Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat kepada orang-orang calon syurga. Bangun pagi, duduk sekejap, berniatlah untuk membantu orang yang susah. Mun aku jumpa orang susah itu, aku bantu. Mun aku nemu orang yang dianiaya lepas tu, aku akan bantu. Adalah beberapa perkara, 3 perkara. Maka disebut oleh Nabi SAW akan dapat ganjaran haji mabrur. Contoh tuan-tuan, maknanya dalam keadaan kita ikut sunnah, kan? Lepas yang berwuduk, lepas yang solat subuh, selalu kita dengar bangun pagi kita diikat oleh syaitan. Yang nampak, tapi secara batinnya syaitan ikat kita. Berapa banyak dari ikatan syaitan sih dibuka kita. Anak ialah nyuruh orang tulah, kita maaf bahasa mudah tulah. Doa makan, hafal kita. Doa lepas makan, hafal, alhamdulillah. Macam ni cara Nabi makan. Baik, makan, tidur. Lepas tu kita buat homework ni pula masa ringkas tuan-tuan. Nangga cermin, Nabi pun penuh dengan penghayatan terhadap sunnah Nabi tuan-tuan. Nangga cermin, makin selempar, makin baju. Doa nangga cermin, Allahumma ahsanta khalqi. Bila kita nangga cermin, minta maaf menumbiaklah dudinya nangga lain. Nangga mukanya pun, kacak je aku tu. Kacaknya jadi tahu. Kita diajar oleh Nabi, tangga cermin, alhamdulillah, ya Allah, Engkau telah menjadikan rupa parasku yang kacak, yang lengkap, yang sehat. Maka elokkanlah akhlak. Ya, doa bahasa Melayunya. Kita nangga cermin, saya dah sombong, saya dah bongkar. Sentiasa ingat dengan Allah. Allah yang telah mencantikkan kejadianku, maka cantikkanlah akhlak. Tujunya kepada akhlak lagi. Macam mejok makan, tujunya kepada akhlak. Banyak mungkin kita nak belajar tentang yang disebut sebagai mengenali Nabi itu banyak. Jadi saya pendekkan, banyak lagi lah yang perlu kita pelajari berkenaan dengan apa yang dikatakan sebagai mengenali Rasulullah SAW. Di dalam kitab Syama'il tadi banyak diceritakan. Baik, ia adalah mengenali. Masuk kepada yang kedua, mencintai Rasulullah SAW. Okey, saya banyak cerita tentang mencintai. Saya ambil contoh yang terdekat. Tahun lepas saya mula kursus, insyaAllah untuk mula kursus di situ menjadi bersama Jatim. Mula dulu untuk kaki tangan sekolah EKP. Tahun lepas adalah saya sebut dah ada mula kursus tempat. Ketika sesi pertama cerita tentang mengenali Rasulullah, mengenal ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Rasul. Habis sesi 2 jam kan? Seorang hamba Allah umurnya 56 tahun, seorang pekerja sekolah, menahan saya. Orang lain pergi minum, menahan saya, Ustaz, saya nak kelakar kita sekejap boleh? Itu cerita orang kita pun selain pada cerita orang Arab, tapi cerita orang kita. Bila menahan saya Ustaz, bila kita cerita-cerita tentang Nabi jarang saya cerita dengan orang sempena menjadi Rasul tu dah. Yang kata, bila saya berselawat ke atas Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa ala ali Muhammad, katanya terus air matanya mengalir. Bukannya madah saja,
Kami selalu bila nyebut selawat, kami menangis. Dalam keadaan yang nyebut menangis memangnya menangis di depan saya. Lalu saya pun bila nangganya nangis, saya pun nangis juga. Jarang saya jumpa orang nyebut selawat nangis. Jarang. Mungkin saya pun nafsi darah. Okay. Jarang kita dengar bila dia selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, nangis. Nak hebatlah nangis. Saya nak ambil auranya, saya peluk. Alhamdulillah, banyak tak bagus kita. Satu kisah yang terbaru bulan 12 ini di depan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul berlaku di depan makam Nabi. Masuk daripada Babu Salam, keluar di Babu Batin. Dalam berjalan di Babu Salam dekat-dekat dengan makam Nabi, start saya oleh seorang tinggi. Bukan orang kita, mungkin orang Arab. Jalan ngirimnya macam cerita apa nama dia? Ada cerita Mr. Bean nak turun tangga, yang pun orang tua depan mana yang jengkis siapa. Lalu slow-slow je turun dah. Macam ni lah saya ni. Lagilah di Masjid Nabi saya akan kita dengan anak. Saya dah kita dengan anak tuan-tuan. Ikut saja lah. Sampai di depan makam Nabi, bayang kita tuan-tuan, di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan ada tali diletak aku bawa masuk ke depan, macam yang di depan bank selalu kan, untuk kita berbaris di airport selalu kan, yang warna merah kan. Dalam keadaan saya beriringan dengan orang tu, datang di depan makam Nabi polis yang menjaga tadi tuan-tuan, yang kata jalan. Orang lain semua jalan tuan-tuan. Tiba-tiba orang tua tu dibukanya tali diambilnya orang tua tu tangannya, disuruhnya duduk di depan makam Nabi tuan-tuan. Allah Rabbi, saya rasa kayak ditutupnya balik, orang tuanya berdiri saja. Datulah bila kita fikir-fikir di alam barzah ataupun di timbangan di hadap mahsyar kelak tuan-tuan, rasa jealous kita macam tu. Ada orang dia boleh macam kilat melintas 100 sirat di tiang sirat tuan-tuan. Ada orang melintas macam ni. Yang kita tadi belum lagi melintas, nak nembutan pun dah lama dah. Nak nembutan kita melintas tadi, nak nembutan kita ditimbang berapa puluh tahun, berapa ribu tahun. Mula bapak motor barisan, dah angkat tangan. Tahu tak kami dulu, siapa kami di dunia dulu kan? Saya dah si singo malaikat kita tuan-tuan. Kau tak kupuk kalau tak mereka kata dah. Mu rasa kita lah. Kau tak lawa-lawa madah kau bilang kami 54, kami dosa. Kau tak kupuk kata mereka saja lah. Mu bahasa kampung tuan-tuan. Saya dah malaikat singo kita tuan-tuan. Si tanya oleh malaikat. Tetapi orang yang dipilih macam orang tu dipilih duduk depan makam Nabi tuan-tuan. Alangkah rasa ya Allah, betapa beruntungnya orangnya. Saya tuan-tuan bila nak beri salam sampai ke makam Nabi, makam Sayyidina Abu Bakar, makam Sayyidina Umar, sempat saya nanya apa yang berlaku pada orang tua ya. Rasa hati saya bukan jealous, si sukanya ni tuan-tuan, rasa jealous, rindu dengan orang tua ya. Bila saya nangga, saya pusing sampai keluar saya nangga tuan-tuan. Nang khusyuk menangis. Allah Rabbi, datuklah. Mungkin kita dapat bayangkan dalam keadaan macam tu kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak tuan-tuan, orang yang betul-betul mencintai Nabi seperti mana sahabat seorang pernah dia menangis di depan Nabi, merintih di depan Nabi, wahai Nabi. Sedangkan Nabi adalah orang yang hebat. Bukan mungkin maksudnya di syurga kelak, di akhirat kelak akan jauh daripada kita orang biasa. Tentulah kelak saya akan jauh daripada Nabi. Entah sini saya kelak akan jauh daripada Nabi. Dia menangis tuan-tuan, susah hatinya. Lalu kata Nabi, saya dah, kau kelak dekat dengan aku. Macam tu, kau dekat dengan aku. Macam mana tuan-tuan? Maknanya orang yang dapat merasa kasih dan sayang kepada Rasulullah SAW. Supaya kita perlu cinta kepada Rasulullah. Saya tuan-tuan, kita maaf untuk berkongsi cerita kita, jarang berlaku benda-benda macam tu. Saya selalu juga tuan-tuan. Pernah sekali dalam raubah tuan-tuan, saya ajar dan saya diajar tuan. Pun dalam raubah berdoa macam tu, siapa nangis? Ni apa nangis? Orang melangkah kita kan? Nangga muka orang, nangga seorang-seorang, siapa menangis kita tuan-tuan? Saya diajar tunduk tuan-tuan, sujud bercakap dan merintih. Wallahi memang menangis tuan. Tekankan diri kita, hinakan diri kita.
rasakan betapa itulah peluang kita untuk bermunajat dekat dengan Nabi SAW. Mesti menangis, tuan-tuan. Saya ada rakam video saya sayang bikin itu, tuan-tuan. Bukan dalam raudah menangis, keluar raudah menangis, telefon anak-anak, ya Allah, anak ayam berharap TikTok baik, jadi anak-anak yang baik. Memang menangis, tuan-tuan. Sebab kita kenal doa kita tadi, minta mak bapak masuk syurga, minta kita pun masuk syurga, minta anak kita masuk syurga, minta orang terdekat dengan kita masuk syurga, dan minta seluruh masyarakat kita masuk syurga. Tentu mesti kita menangis kerana rasa kita, adakah kita kelak selamat di akhirat kelak. Saya 2 kali lepas bertemu dengan seorang yang madahnya baru solat jenazah. Ustaz katanya, kami selalu terfikir macam tu, Ustaz. Bila dengan langgar jenazah, malam-malam kami selalu terfikir macam ni malam pertama kan. Ketika orang nak tinggalkan kita tadi, keadaan pertama kita dikubur, selalu saya fikir, Ustaz, macam ni keadaan kita kelak bila kita tinggal di kubur. Allah Rabbi, tuan-tuan, untuk ingat-ingat benda sentiasa kita pertingkatkan diri kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menjalankan syariat Nabi SAW. Saya pernah sekali, tuan-tuan, minta maaf, dijauhkan rasa hati untuk selalu, tuan-tuan, selalu masuk dalam raudah, tuan-tuan. Masuk dalam raudah dalam keadaan dibuka apa nama tadi yang menghadap, ya, betul di depan sekali, tuan-tuan. Bila masuk dalam raudah luas macam tu, terfikir sini nak pergi, sini nak pergi, semua nak pergi, tuan-tuan. Spontan terpaksa berikut berlarian, pergi ke tepi dinding yang bersebelahan dengan makam Nabi SAW. Entah semena-mena, tuan-tuan, Allahu Akbar dalam keadaan solat sunat 2 rakaat, kadang-kadang 4 rakaat, tuan-tuan, paling banyak 6 rakaat saja, beri peluang pada orang lain. Dalam keadaan solat sunat tadi, tangan tersentuh dengan dinding simen yang sebelah dengan makam Nabi SAW. Memang kita tahu yang sejuk dia kerana simen kena ekor, tapi tak macam ni, tuan-tuan. Bila spark, tak ada je hati rasa, pun aku tu semayang bersentuh dengan kulit Nabi SAW. Aku menangis, tuan-tuan. Dan nama cumik kita bila berada di depan Kaabah, bila berada di Raudah, terus tersentuh hati, menangis. Dan tak esak-esak menangis, tuan-tuan, kerana rasa betapa untungnya kita kalau dapat duduk dekat Nabi SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Betapa untung kita kalau dapat bertemu dengan Rasulullah SAW. Tuan-tuan, ada satu yang diciptakan oleh musisi silam saya dalam Qasy Fatul Qulub. Ada seorang yang diciptakan, seorang pemuda. Seorang pemuda tu tadi, dalam cerita tu, wataknya ialah pemuda tadi bertemu dengan Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama, tuan-tuan, dalam keadaan yang menunaikan tawaf 7 kali. Dalam keadaan yang tawaf 7 kali, ya, kan kita tahu doa, selain pada doa 1, doa 2 sunat lah, kan? Dan doa yang paling sunat, afdal, tuan-tuan, ketika di sudut Yamani dan sudut Hajar Aswad, yang kan orang baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tetapi pemuda tu di sebelah ulama, tuan-tuan, dan ulama tu perasan setiap kalinya musim tadi sentiasa berselawat. Nak jadikan cerita mungkin untuk jadikan pengajaran kepada kita, tuan-tuan. Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar, tuan-tuan, bertanya kepada pemuda, kena sepanjang kita tadi kita berselawat, kata Nabi, kita asyik berdoa. Lalu pemuda itu bercerita, tuan-tuan, sebelum tu dia pernah pergi, wallahu a'lam, pergi umrah ataupun pergi haji. Dia pergi bersama bapaknya. Dalam keadaan pergi bersama bapaknya tadi, bapaknya mati, tuan-tuan. Saya sih pasti di Masjidil Haram, tapi di Tanah Haram. Bapaknya mati dalam keadaan mungkin di Masjidil Haram. Bila mati bapaknya tadi, tuan-tuan, berubah mukanya. Sekali-sekala Allah tunjukkan banyak, tuan-tuan, kisah-kisah dalam kitab yang ulama-ulama kita bertemu dengan cerita macam-macam, tuan-tuan. Orang tu tadi bertukar mukanya menjadi hitam.
Untuk tanggapan ibu dah, Tok Adi dia cerita-cerita tapi dia ambil juga daripada kisah-kisah benar kan. Bukannya bertukar menjadi hitam. Dalam keadaan bukannya bertukar jadi hitam tadi, anaknya ambil kain ditutupnya muka. Ditutupnya muka sambilnya beristighfar. Beristighfar. Dan dia tertidur tuan-tuan. Nah itulah saya ambil sedikit kedung kita pada malam tu. Nabi berpesan kepada kita tuan-tuan, pun ada kita dengan mak bapak kita meninggal, mak bapak kita dah meninggal, banyakkan sedekah dan istighfar. Yang kedua ialah menyantuni rakan-rakan ibu bapa kita. Yang ketiga ialah hendaklah kita menyantuni adik-beradik mak bapak kita tuan-tuan. Jangan kita nak melayi orang tua tuan-tuan. Mentang-mentang si suka wah nak tamak tanah debitnya semua. Ya hak lain, dia cerita lain tuan-tuan. Cerita kita sebagai anak ialah kita baik dengan orang tua yang adik-beradik dengan mak bapak kita, supaya mak bapak kita dapat ganjaran kebaikan di akhirat tuan-tuan. Bila dia beristighfar tadi, dia tertidur. Dalam keadaan tertidur, benda tu dicerita selepas dia tahu, dia bermimpi lah. Allah Rabbi tuan-tuan, saya pernah mimpi kemudian ustaz-ustaz saya dulu pernah bercerita-cerita dan ada buku bercerita tentang Nabi tu. Tapi saya pernah merasa macam tu. Nemu satu majlis, tapi majlis yang tadi kita rasa Allah Alam lah. Majlis yang ada Nabi tu tu. Yang kita rasa majlis tu ada Nabi. Masya Allah, perasaan. Nyangka majlis ada Nabi dah, perasaan waktu bertemu tuan-tuan, siapa nak digambarkan macam ni rasa. Apa tak lagi orang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan dia tidur tadi, datang seorang, mukanya berseri-seri tuan-tuan, mengucapkan salam, datang terus mengusap muka bapaknya. Diusap-usap muka bapaknya, diangkat kain tuan-tuan, muka bapaknya berubah daripada hitam tadi menjadi seperti biasa dan berseri-seri lagi tuan-tuan. Lalu disebut apa nama yang mengenali dirinya sebagai Nabi, insya-Allah Nabi tuan-tuan. Dalam cerita yang tadi disebut, kata Rasulullah SAW, betul bapaknya tu ahli maksiat, tapi nak dijadikan wallahu alam, Allah yang Maha mengetahui tuan-tuan. Selawat orang tu tadi, selawat yang sehingga kan disebut yang paling ikhlas, yang betul-betul mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yalah kita tahulah apa nasibnya, tapi muka jadi berubah, dapat syafaat Nabi tuan-tuan. Petanda-petanda yang baik kan. Tapi janganlah kita ikut macam biar. Lepas tu beli je nombor ekor, lepas selawat banyak-banyak kan. Olahnya sibuk sembahyang, selawat je kita. Sibuklah ambil langkah yang susah, langkah yang bagus ialah buat yang baik, buat yang wajib, tinggalkan yang haram. Banyakkan selawat. Mudah-mudahan kita kelak dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab mencintai Rasulullah tuan-tuan, saya nak ambil satu kisah sahabat. Kita kena itulah. Saya pernah letakkan video saya pendek tuan-tuan. Kita kena tahu nak mencintai Nabi. Perkara yang paling mudah ialah kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah sedaya upaya kita beramal dengan sunnah Nabi. Beramal dengan sunnah Nabi. Yang paling kecil sunnah-sunnah yang sunat. Yang paling besar sunnah-sunnah yang wajib. Tapi orang lelaki sunnah bini dua ingatnya. Poligami lah dah, minta maaf lah. Orang lelaki bila sunnah Nabi, anak tu dia debatnya sunnah Nabi tu. Banyak lagi sunnah Nabi. Tapi mudah layak bini apa nak dikata kita kan. Rezekinya lah. Tapi nak nyebut je sunnah banyak. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuklah setiap perbuatan harus dimulakan dengan doa. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi sunnah yang sunat, qiyamul lail, baca Quran, berzikir, sunnah yang sunat. Apatah lagi sunnah yang wajib, pergi haji, menunaikan puasa, wajib taat kepada ibu bapa, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, dalam keadaan kita cinta pada Nabi, ada setengah orang nak mencintai Nabi. Kita maaf tu kongsi-kongsi cerita
sikit tau. Kalau mesti mana tu langkah je Ustaz. Saya adalah dah lanjut lagi pokok naik. Ya mana? Saya 2-3 kali dah sebut. Orang nak mati di tanah haram betul. Yang pergi umrah memang niatnya nak mati. Niat, ya Allah, matikanlah aku mesti di Mekah, di Madinah. Sehingga kan ada sekali saya jumpa laki bininya ikut kami, suaminya ikut orang lain tuan-tuan. Pulang-pulang bertemu di airport. Bila bertemu di airport bertangisannya doa. Saya terkejut. Yang perempuan tadi bininya, kami keluarganya ikut saya. Lalu tak bercerita sebenarnya Ustaz, lakinya memang dia niat tak mati, di umrah tak mati situ ngambil berkah. Baik semua dengan bininya, apa-apa hal dia situ itu bini lah. Biarlah bini kan, saudara mara. Tapi umur panjang tuan-tuan. Ada seorang hamba Allah, orang kaya di Kuching, dah meninggal dalam mudah-mudahan Allah jadikannya sebagai seorang yang soleh. Banyak perbuatan-perbuatan yang soleh, banyak sedekahnya tuan-tuan. Senior saya, orang kaya yang pemurah. Yang mana saya pun pernah dengar, bila yang pergi umrah, yang nyuruh kawan jangan ambil, yang dipujang tuan-tuan. Itu yang dah keluar jangan pasir pujang. Telefonnya kawan, belum putus mati orang ambil tu tak. Yang memang dia nak bercita-cita nak mati di Mekah. Alhamdulillah, mun betul rezeki, alhamdulillah tuan-tuan. Tapi mun semualah kita jangka bahawa macam saya pun selalu nak melawat Jannatul Baqi', bahawa kubur di tepi Masjid Nabi memang mulia. Antara orang yang akan dibangkitkan awal ialah orang yang dikuburkan di Masjid Baqi', di Jannatul Baqi', kubur Baqi'. Tapi sejarah tak mengajar kita kan, maknanya mun kita nak mati saya tak ada kita lah. Tapi takkan kita sahabat-sahabat Nabi SAW. Satu, saya nak kembali kepada mencintai sunnah Nabi. Bila Nabi berucap, banyak masjid ada tampal khutbah Nabi, tangan tinggi. Khutbah Nabi kadang-kadang ditampal. Mun kita baca khutbah Nabi itu tuan-tuan, macam yang saya sebut tadi lah, sebarkan ilmu. Satu. Yang kedua, Nabi sebut, sampaikanlah ilmu tadi kepada orang yang saya ada di situ. Sebab ialah sahabat-sahabat Nabi yang berpegang kepada pesanan Nabi itu, wafat saja Nabi SAW terus bertebaran ke seluruh dunia. Ialah sunnah Nabi. Bukan yang mengintu di Masjidil Haram saja, lalu tungkup di Haram saja, lalu tungkup di dalam rodah saja, lalu semua keluar-keluar. Saya nak beri contoh. Kita ada seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Di sebelah kiblat tu, sahabat yang terkenal ialah Abu Ayyub Al-Ansari. Di sebelah belakang tu, tempat kita masuk selalu tu, kebanyakannya kita daripada jemaah Malaysia tu diam di belakang tu. 338, 334 yang sebelah belakang tu kiblat. Kita akan berjumpa dengan satu tanah lapang. Jadi maknanya Masjid Nabi di belakang tu adalah kebun kepada Abu Talhah Al-Ansari, dua sahabat Nabi yang mencintai Nabi tu. Dua-dua ada kisah. Saya sebut Abu Ayyub Al-Ansari, dua-dua yang singgah di Madinah tu. Wafat saja Nabi SAW, Abu Ayyub Al-Ansari, siapa yang pergi ke Turki tu kan, ada jenazahnya dikebumikan di Turki. Dia berniat untuk mati syahid, terus berjuang di jalan Allah, terus menyebarkan Islam tu. Keluar daripada Madinah, pergi sampai ke Turki, dan dia berhajat untuk menakluk kota Konstantinopel. Akhirnya umur 80 tuan-tuan masih berperang. Mungkin kita 60 nak pulang kampung, kita nak usaha. Oh, saya nak pencen lah, nak pulang lah. Tapi situ kami orang pencen situ aja lah. Saya dah nak pulang kampung kita. Dah jadi kampung dah situ lah kan? Tapi pun kita selalu kita nak pulang ke kampung halaman. Umur 60 nak berhenti rehat dah. Tapi Abu Ayyub Al-Ansari umur 80 masih berperang. Akhirnya si mati di medan jihad. Dia mati tua dan dikuburkan dekat dengan kota ataupun di sempadan kota Konstantinopel. Umur 80 tuan-tuan. Pun kita kaji siapakah Abu Ayyub Al-Ansari, tu tempat nak pergi ke Baqi', tempat jenazah keluar. Di sebelah tu Masjid Nabi di depan ada satu tempat, disialah tanda rumah Abu Ayyub Al-Ansari tu.
Mun saya nak sebut, mun Abu Ayyub Al-Ansari declare, mun aku mati kelak kuburkan di Baqi', saya ada orang dapat menolak sebab rumahnya dalam masjid Nabi betul. Tapi sini yang pergi, si ada yang minta kubur di kubur Baqi'. Bukan kita kata mati di kubur Baqi' si penting, tapi dalam keadaan betapa kasih sayangnya Allah, betapa indahnya Islam betul. Bukan ajak kita mesti mati di Mekah, bukan ajak kita mati di Madinah. Bahkan orang yang mulia, kata Nabi SAW, in tansurullah wa yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kata Nabi, wa ala an tansuruni idza qadimtu alaikum wa tamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum wa auladakum wa azwajakum wa lakumul jannah au kama qala. Apa maksudnya tuan? Kata Nabi, saya baca yang ujung tadi lah, hadis yang pendek itu. Nanya panjang, saya di ujung. Bantulah aku, kata Nabi. Bantulah agama Nabi. Tolong dalam konteks Nabi berhijrah. Mun aku datang, tolong aku. Mati kita tu, Islam datang ke tempat kita tu. Islam ada di tempat kita tu. Kita telah yang membantu Islam. Kita telah yang akan menjaga Islam tu tuan. Dan peliharalah Islam. Cegahlah orang daripada orang merendah-rendahkan Islam. Seperti mana kamu mempertahankan, munlah diri kamu dikacau, saya ada manusia yang si marah betul. Sanggup yang pertahankan walaupun sampai mati, mun dirinya dikacau. Munlah anak-anak kita dikacau, munlah isteri kita dikacau. Kata Nabi, mun macam ialah diri kamu dengan Islam, walaupun jannah, bagi kamu adalah syurga. Tuan-tuan muslimin muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya maksudkan macam ialah, mudah-mudahan pergi kepada fahamnya Al-Quran. Saya satukan tuan-tuan ke masa sesempat. Mula di kucing di awal tu kelapar. Kelapar suku dia habis. Kucing lah. Tapi oleh kerana itu kita agungkan masa setempat lah. Okay. Yang keempat tuan-tuan, ataupun yang ketiga tadi, hendaklah kita faham Al-Quran dengan sirah Rasulullah SAW. Yang terakhirnya ialah, saya takut saya lupa tuan-tuan, saya dahulukan, hendaklah kita merubah kehidupan kita. Okay. Dengan kita berpegang kepada agama Allah, berubahnya hidup kita tuan. Dengan kita berpegang pada sunnah Nabi, kehidupan kita berubah. Saya nak nyebut satu cerita, banyak cerita tentang tanah haram tuan. Tentang orang nak berubah ke si berubah. Okay. Bila kita nak berubah, sebenarnya menyambut kata Rasul adalah berubah. Kan kita tu kadang-kadang perlu sebab berubah. Kenapa kita perlu berubah? Oh, tahun baru saya azam nak diet. Kadang-kadang hari-hari boleh diet. Tunggu tahun baru juga diet. Kenapa kita nak berubah? Oh, sempena hari jadi. Sempena hari jadi Nabi SAW berazam kita berubah. Saya teringat ada seorang hamba Allah yang pun cerita dengan saya. Waktu musim haji, oleh kerana pulang haji lambat lagi, selalu datang depan Kaabah pada masa yang belum Covid lagi betul. Saya pun pernah rasa waktu belum Covid duduk senang. Datang awal, ready dapat sembahyang depan Kaabah. Hamba Allah punya duduk depan Kaabah, bekal air. Contoh, dalam keadaannya duduk bekal air tadi, nunggu waktu sembahyang, tiba-tiba ada seorang orang belakang tu, bangsa lain tuan-tuan, dijaminnya tanya, Pahan mana? Dia tunjuk air. Bagi bahasa isyarat ke orang itu, dia tahu sama-sama si pandai bahasa. Orang tu, orang kita tu nyampun cerita dengan saya tu, kepalingnya belakang, orang bulat tak sikit saja, tu berpaling benar-benar je biar. Jiwanya bukan di depan Kaabah. Jiwanya masih seperti di tanah air tuan-tuan. Minta maaf lah, jiwanya masih di Menor lah, jiwanya masih di Semunyan, jiwanya masih di Kabur tuan-tuan. Macam dunia kita pun tuan, macam hidup kita pun biasa tuan. Duduk depan Kaabah, orang minta air, kumpul nak minum, jom biarlah. Orang bulat jom biarlah tuan-tuan. Mau ditambah sikitnya mana apa? Lain kali mu nak minum bak pun jom biarlah tuan-tuan. Masa kita tu lah kan, masa kita situ lah. Bukan setakat semua meri, masa kita situ dah nasi meri, dia no lagi kan?
Macam orang selalu datang minta sedekah di rumah-rumah. Ambil di taman-taman kucing selalu tu ambil datang minta sedekah. Nak menajwa dia tu selalu datang minta sedekah. Kadang-kadang minta kerja. Bang, tak ada kerja. Macam lah kita tu jabatan minta kerja. Nak apa di bola kita ni? Buang sampah ke apa ke, nyapu ke, orang tak. Sibuk tak kerja, beri RM2 saja. Kadang-kadang saya beri RM1 tapi beri nasihat. Bukan anak tuan-tuan. Beri nasihat kita dia. Badan kita sihat. Mungkin kita kerja banyak lagi, beri kita dapat. Beri RM1. Kadang-kadang kita beri RM10. Tapi anak lebih. Kau tu kenapa malas dah? Beri RM10 tapi anak betul-betul. Semua beri air. Tapi hati jiwa saya taman tuan-tuan. Jiwa masih di dunia kita pun. Lalu dia duduk balik kepala orang tempat sedap cerita belakang dekat dalamnya berzikir, baca Quran tuan-tuan. Maklumlah kita pergi haji di depan Kaabah tuan-tuan, bayangkan Kaabah. Tiba-tiba tersentuh hatinya, sembahyanglah. Bila dah Kaabah di depan mata kita tuan-tuan, lalu dia terfikir, bukankah Islam untuk mengajar innamal mu'minuna ikhwah? Kembali kita menterjemah Al-Quran tuan-tuan. Sesungguhnya kamu adalah bersaudara. Macam ni orang bersaudara. Pun kita adik-beradik tuan-tuan, kesian kita nangar abang adik kita haus. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman kita pun kita sayang dengan rakan kita tuan-tuan, jiran tetangga kita yang kita tu mengaku kita tu seakidah, seagama tuan-tuan. Dengan orang lain pun siapa kita bermusuh, tapi nak nyebutnya kita tu ada rasa dekat tu. Bila dia dah kenal-kenal, aku tu berzikir lewat aku macam-macam lah fikir tuan-tuan. Lalu dia berpaling kembali tuan-tuan, dia ambilnya air insaf di pun, lalu dia beri dia balik dengan orang yang tadi tuan-tuan. Orang ya bila menerima air ya, kita tadi kan merajuk kadang-kadang orang kan, terus si ambil dia senyum. Dalam keadaannya senyum, sedikit dia minum. Yang tu tadi ingat habis air sebenarnya. Dalam keadaannya minum sedikit, dia berinya pulang ke depan. Dalam keadaannya nyuruh balik dia, tuan tu tadi yang cerita kat saya, dia nanggap muka orang yang senyum. Dan paling mesra, senyum yang bagus gila kata. Makinlahnya tadi depan Kaabah, makin berjujuran air mata tuan. Apa kadang-kadang dalam fikirnya, entah tu malaikat coba tu, cobaan dah cerita orang bilang dia. Entah malaikat mencoba kita tuan. Allah datang malaikat coba kita. Si lulus kita cobaan, tapi lulus kembali tuan. Alhamdulillah. Maka datuklah yang saya nak ambil tiba tuan. Mu di depan Kaabah kita sih boleh berubah. Di sini lagi kita boleh berubah tuan. Apa ada tujuan saya nanya tu untuk diri saya pun. Satu Kaabah. Mu di rumah Allah tuan. Tak maaf besar suara saya tu. Mula di masjid tu, si dapat mendatangkan keinsafan kita. Mula di masjid tu kita pasti nak berkelahi betul. Maaf saya sebut dulu. Sebab saya nyebut tu kerana saya baru duduk semeja. Namanya ialah duduk di Jais dengan ketua dakwah. Kami duduk dalam meja bulan dakwah tu. Duduk dalam meja bulan dakwah berbincang, termasuklah isu-isu masjid tu betul. Ada orang boleh bergaduh di masjid tu. Tak maaf, banyak isu bergaduh di masjid. Dan banyak juga isu masjid yang bagus. Banyak masjid bagus. Sehingga kan ketua dakwah itu menyebut dengan saya, antara masjid-masjid terkenal, si boleh sebut sini. Lalu dia menyebut dengan si Datuk satu kata-kata yang agak kasar. Kita tu, saya nak batal pelantikan kita tu. Macam yang sekali itu sebab bergaduh di depan, sampai di depan pegawai dakwah pun bergaduh lagi tuan-tuan. Kenapa dia gaduh di tengah masjid tu? Ada sebuah masjid kucing tu saya bertolak-tolak jadi pengurusi. Maaf situ jangan menolak dah. Jangan menolak depan pengurusi ada orang yang difungsi masjid, jangan. Karena mesti ada wakil. Yang saya kesian, yang saya rasa bagus dia, saya nak selalu saya berusaha misalnya betulkan muka. Tapi pun saya tahu sih bukan saya. Tapi disebut silapnya saya berebut jawatan. Saling bantu-membantu. Dan baru-baru dalam bulan lepas saya pergi kuliah subuh, dia cerita dengan saya banyak
penambahbaikan. Macam ni nak merapikan orang. Tapi masjid katnya seminggu 10,000 nampak. Seminggu 10,000. Bayangkan seminggu 10,000 pendapatan. Banyak benda boleh dibuat, tuan. Lalu menunjuk depan saya, nak ada ditulis nikah dalam banner macam tu. Itu program yang kami ulang, sikit. Masya Allah. Tapi sebenarnya si berebut jadi pengusi. Jangan jadi pengusi. Okey, memang pengusi dia lain sokong. Jangan ada orang bilang jadi pengusi, kan geng aku jadi pengusi. Lalu semua datang, minta maaf, tuan. Yalah, minta maaf, saya sih tahu apa yang ada di situ, tuan. Tapi di kucing saya duduk atas meja dakwah, tuan. Atas JAIS, Jawatan Agama Islam, saya numpang nama JAIS. Memang disebut oleh pegawai dakwah, tuan. Ketua bahagian dakwah. Betapa banyak masjid-masjid kita, tuan. Yang di dalam masjid kita pun siap bersatu. Sebab ialah saya kata, mundah masjid dah, siapa nuka kita jadi orang yang terbaik, umat Nabi yang terbaik, tuan. Sini lagi kita nak berubah menjadi umat yang terbaik. Maka sebab ialah saya nak bercontoh kepada tuan-tuan, minta maaf pun ada tersalah kelakar, tuan. Kita pergi masjid tu contohnya. Sebab saya kata di masjid tu tempat kita membersihkan jiwa raga kita. Kita nak nunggu di Kaabah lambat lagi cerita, tuan. Entah setahun, entah 2 tahun, entah 5 tahun. Pergi masjid hari-hari, tuan. Mungkin kita masuk masjid, saya selalu beri perumpamaan macam tu. Selipar kita tinggal di luar, tuan. Kenapa selipar tinggal di luar? Kerana selipar pakai berpijak, takut berpijak najis. Macam kita masuk masjid haram, nak tawaf, tuan, terutamanya tangan duduk tapak kaki, tapak kasut dia sebelumkan lembek. Mun ada najis, buang dulu, jangan lagi simpan. Tak tarik burung pinjak kita, basuh dulu. Mun bersih sihat, masuk lembek, mak tawaf. Mun ada tarik, sisa di mak tawaf, tuan. Sebab ya kita masuk ke masjid, siapa kita nak bersih, boleh empat dalam masjid. Si boleh, tuan. Tetap kita tinggalkan selipar di luar. Kenapa selipar tinggal di luar? Sebab selipar bagi berpijak tempat yang kotor barangkali. Baik. Apa lagi tinggal di luar? Payung tinggal di luar. Yang si mengenak tinggal di luar. Apa yang saya nak bandingkan, tuan? Ia adalah fizikal yang nampak, najis yang nampak. Ada benda yang si nampak tapi Allah larang, tuan. Apa yang benda si nampak yang Allah larang, sepatutnya kita tinggal macam selipar saja. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dhan ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Itu kita nak faham ayat Quran tu. Allah kata, wahai orang beriman, jauhkanlah kamu satu, jangan berburuk sangka. Jangan banyak buruk sangka. Masuk masjid, langgar tak. Semua kita berburuk sangka. Sesungguhnya buruk sangka itu sebagian besarnya jadi dosa. Siapa sebut? Allah sebut, tuan. Wala tajassasu, jangan suka cari kesalahan orang. Tak ada manusia, tuan. Si dicari pun nampak kesalahan. Apa tak lagi dicari kesalahan. Nemu kesalahan orang, tuan. Dicerita dengan orang lain. Allah kata jangan cari kesalahan. Jangan umpat. Benda tu dilarang oleh Allah. Apa kaitannya, tuan? Masuk ke suhu ego kita yang disebut sombong tu sifat syaitan, tuan. Tinggalkan sombong di luar, tinggalkan ego kita di luar, tinggalkan sifat-sifat mazmumah kita di luar. Masuk ke dalam masjid, Allahu Akbar, hati kita wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, muka kita dihadapkan kepada Allah, kemudian kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang satu, tuan. Yang masing-masing kita berdoa kepada Allah, minta masuk syurga, tuan. Mudah-mudahan kita semua kelak bertemu di syurga Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita berubah, mudah-mudahan sebenar dengan Muhammad Rasul tu. Minta maaf banyak-banyak, tuan. Bukan nak ngajar, saya cakap untuk saya pun, tuan. Mudah-mudahan kita sentiasa beringat-ingat umat Nabi itu, tuan. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat, berpesan-pesan dengan kebaikan, berpesan-pesan dengan kesabaran. Mun ada kita salah, buat pesan kita, tuan. Buat ingat, tuan. Ialah agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tu bukan sentiasa betul. Ada masa kita salah. Kan? Mun kita jadi imam macam saya pun, tuan imam. Mun saya jadi imam, tak malu saya bukan qari, tuan.
Kadang-kadang kita siapa ditegur, kan? Ada kisah di Kuching, Ustaz cerita, tu nak habis dah habis. Orang pulang haji tu kan, bila pulang haji lah kesuruh jadi imam. Selalu kita lah kan, tedah tengok dia jadi imam. Bila jadi imam, lepas baca Fatihah, tu suara Ustaz cerita, Ustaz tu selalu ceramah, Qul huwallahu ahad. Kalau kubra ni si berbunyi Pak Imam, tak tahu. Yang orang belakang kata nak tegur ahad, bunyi kalahnya kan. Si yang ulangi, bacanya ni Allahus Samad. Yang belakang tu dia lagi Allahus Samad sampai habis tuan-tuan. Kalau kalahnya memang si bunyi aja. Bilanya habis payah, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Habisnya supaya si ada yang ingin apa-apa terus berpaling di belakang. Siapa ngaco terus bayar. Lalu bergaduh di masjid tuan-tuan. Benda tu betul-betul lah. Jadi banyakkan sabar di masjid. Ingat dan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa yang banyak sabar. Sebab saya baca Al-Quran tuan-tuan, banyak ayat mengajar kita, sehingga kan Allah sebut di akhirnya ada beberapa perkara. Saya sebut di akhir, Wallahu yuhibbul muhsinin. Sebenarnya menurut Rasul Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya aku suka kepada orang-orang yang baik. Maka jadilah orang. Cara bukti kita jadi orang baik, memaafkan orang, bersabar dengan kesalahan orang, dan macam-macam lagi. Mudah-mudahan diajak yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf banyak-banyak mengada terkasar bahasa, dan kita sampaikan insya-Allah yang betul dan daripada Allah, yang salah kelemahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Haji Sulaiman atas penyampaian ilmu yang sangat bermanfaat tadi. Jadi moga-moga lepas ini kita semua dapat ambil ibrah dan iktibar, iaitu kita perlu sentiasa ubah diri kita ke arah menjadi yang lebih baik. Okay, insyaAllah. Okay, jadi hadirin dan hadirat yang dekat sini, majlis kita diteruskan lagi. Jadi pihak majlis berusaha menjemput dan mempersilakan yang dihormati Encik Abdul Amin bin Rosli, Pengarah Pengurusi Masjid Al-Falah, untuk menyampaikan sedikit ucapan. Dengan segala hormatnya majlis dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ustaz Mahdi bin Lamin, penolong pegawai pendidikan daerah daripada unit pendidikan Islam Pejabat Pendidikan Bintulu. Yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Haji Sulaiman bin Hashim, Ketua Penolong Pengarah Unit Pembangunan Adab dan Nilai Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Sarawak. Yang saya hormati Yang Usaha Rakan Sejawat saya Encik Muhammad Yatim bin Adnan, Pengurusi Masjid Darul Falah bersama kita pada malam ini. Yang saya hormati Tuan Haji Azhari Osman bin Sazali, Imam 1 Masjid Darul Falah. Yang saya hormati juga Ustaz Sunaidi bin Muhammad Yusuf, iaitu penolong kanan petang SK Sungai Tisang. Dan bersama kita juga malam ini yang kita hormati Encik Arwan bin Kazim, yang merupakan yang dipertua PIBG SK Sungai Tisang, para hadirin, imam-imam, para pegawai, JKP Masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan pada malam ini. Alhamdulillah, kerana kita adalah menjadi insan-insan bertuah untuk menjadi pilihan Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada di majlis ilmu kita pada malam ini. Jadi
memandangkan Ustaz telah cerahkan malam kita ini di Maulidul Rasul, maka saya tidak akan menghentikan pada itu, kerana orang yang arif telah berbicara tentangnya. Walau bagaimanapun di kesempatan ini, mewakili Masjid Darul Falah, kita ingin merakamkan selamat Maulidul Rasul kepada semua yang hadir pada malam ini. Dan juga bagi pihak Masjid Darul Falah juga, kita ingin menyusun dari 10 sekali lagi, walaupun telah saya war-warkan bahawa pada tahun ini kita tidak sempat untuk menyertai Maulidul Rasul perarakan untuk pantauan, kerana pada persiapan kita untuk dan pos lawatan Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Ratu Agong, kita begitu sibuk pada masa itu. Karena daripada persiapan kita sebelumnya bermula pada 11 hari bulan Ogos sehinggalah hari kejadian, memang kita telah sibuk, dan urutan daripada negara tersebut pada kini itu pada pos lawatan baginda, kita telah diamanahkan dengan satu amanah yang agak berat juga. Walau bagaimanapun kita tidak mau menolak amanah yang diberikan itu daripada yang bertuah Islam Sarawak dan saya bersama Mufti Negeri Sarawak yang bersama-sama kepada kita masa itu bersama dengan kita di sini. Jadi kami anggap itu adalah satu cabaran, maka perlu kami selesaikan dalam masa yang terdekat. Jadi itulah yang menyebabkan kita tidak dapat bersama. Dan saya macam mana yang setelah tadi, saya tidak akan bercerita panjang bab Maulidul Rasul itu. Walaupun seperti mana perbincangan kami dengan SK Sungai Tisang malam itu, kita dibagi tahu bahawa pada bulan November itu kelak akan ada satu makan malam untuk kutipan derma bagi pihak SK Sungai Tisang. Jadi di situ adalah saya ingin bukan nak mau kempen tapi mencerahkan lagi kedudukan itu seperti mana yang telah lihat tadi. Kalau kita bandingkan pengorbanan kita sebagai wafat, sebagai PIBG, nyasik setanding dengan pengorbanan Nabi SAW. Jadi apa yang kita lihat sekarang tu, kalaulah kita mendengar tu perintah bahawa sekolah kita memerlukan bantuan, tidak menganjurkan makan malam. Yang kita lihat sekarang ini, kita termasuk saya sendiri, di mana pun kita duduk sekarang ini, apapun jawatan yang kita sandang sekarang ini, kita bermula mengenali ABC daripada sekolah. Sesiapa untuk kita sekarang ini yang biasa dirayakan ialah alumni Oxford University England, alumni UPN Malaysia, alumni sebagainya. Tapi di manakah alumni SK Sungai Tisang yang saya dibagi tahu dulunya bermula di sebelah sana, yang menggunakan atap rumbia, berdinding rumbia, dilapis dengan kulit kayu. Jadi kalaulah orang yang bermula di sana seangkatan dengan saya, itu pada 1966, kita itu dah jadi datuk kepada cucu-cucu kita. Tapi apa yang kita banggakan selalunya, Pak pesan arwah ayah dulu, jangan bangga dengan apa yang kita hasilkan, tapi berbanggalah dengan apa yang menghasilkan kita. Kita lihat korporasi di sini ya. Kita berbangga kerana kita mencapai apa yang kita capai sekarang ini. Di mana kita duduk, bagaimana jawatan kita, kita orang yang berjaya. Tapi lupakan kita adalah pemula ABC di siang. Jadi itulah masa kata Ustaz tadi, kita mengorbankan diri untuk meneruskan generasi-generasi anak cucu kita dengan membantu sekolah kita. Ialah, saya bukan nak dia, saya lemparkan apa tu? Saya lemparkan dia tu untuk cabaran untuk alumni
SK Sungai Gesang bukan saja yang berada di seberangnya. Apabila berpindah ke tempat baru, tidaknya dulu bermula di Sia. Apakah sumbangan kita hari ini? Iyalah kata tadi saya dulu berada di Institute of Sport di sana. Saya berjaya. Tapi lupakah kita orang di sini kita mengenali ABC. Macam kita orang di Kap Sebawah Central apa Public School. Ya dulu direkturnya di Kelima SK Sungai SK Sebawah. Ya tempat saya sekolah dulu. Saya masih berbangga dengan dia. Malah saya masih ingat cikgu-cikgu dia. Bila saya pernah ke sekolah menengah, menjadi pejabat awam, baru saya sedang guru-guru lama yang sebenarnya tahap dan kita. Ataupun lebih rendah. Tidaknya dulu pemerintah saja. Yang bahasa British dulu, Pak Perintah, tapi speaking, writing, reading, jangan lawan. Tapi setidaknya, bila sudah belajar kecerdasan dulu, tidak dapat mengajar orang, sambil tidak mengajar, tidak belajar. Jadi, itulah cabaran yang hendak saya lemparkan dengan alumni SK Sungai Gesang, bantulah sekolah kita. Bukan apa, macam saya kata, jangan mau sekolah lagi. Tapi dengan bantuan yang kita beri, mungkin akan membantu anak-anak kita, cucu kita dan generasi yang akan datang. Malah saya cerita kata saya, asal usul saya dari Sebawah. Saya dah kenal dengan SK Sungai Gesang. Tetapi kira cucu saya, walaupun bukan dari cucu abang, cucu adik saya, sudah berada di Sungai Gesang. Jadi ia menjadi satu tanggungjawab kita. Bak kata Ustaz tadi, pembawa untuk sikit saja, bukan macam pembawa masa Nabi dulu. Dan kalau kita membantu sekolah untuk membantu orang untuk menuntut ilmu itu ada satu dia juga. Tak kata Ustaz tadi, patut untuk jadi dia. Jadi saya simpan masa panjang bagi pihak alumni kita dan bagi dia semua kita yang berada di kampung Benang Muslim itu, di situlah semuanya bermula. Maka ingatlah, itulah masa kita menyambut cabaran, bayar balik apa yang telah kita dapat dulu. Jadi dia cabaran saya, kalau suka berjuang tu, bila dicabar, dia akan berdiri, menyambut cabaran dia. Tetapi bukan berjuang, pandai-pandai dia berjabu ya. Apa tahu dia renang, apa tahu dia tidak akan kejut. Jadi jangan silap, saya memberi cabaran untuk menaikkan semangat kita orang. Bukan saya nak mencabar kita orang, nak melemahkan semangat kita orang. Jadi itulah ibu bapa, guru ibu bapa mesti bekerjasama dengan guru ya. Demikian juga peranan PIBG itu. Yang saya nak ingatkan, peranan PIBG penting sekali, especially kita di kampung itu. Bukan apa, kerana apa yang kita lihat sekarang, ibu bapa lupa bahawa 25% saja pendidikan itu dalam jadi sekolah. Betul tak cikgu? Sedangkan 75% yang datangnya dari kita di rumah. Jadi dia harus diambil berat dan menjadi peranan sidap PIBG itu nerang pada sidapnya. Kita orang kampung tu lah. Kita orang kampung tu yang pun dia sikit yang pun pengertian bab dia rendah sikit, kena kita terang untuk peranan kita sebenarnya. Malah dulu pun di situ juga di masjid tu hasil kerjasama kita juga dengan sekolah-sekolah kita, saya pernah mengingatkan dulu ibu bapa memainkan peranan satu, dan juga toklah kini tok PIBG juga harus bekerjasama dengan ibu bapa di kampung untuk beri penerangan sebelumnya supaya kita faham apa peranan sidapnya. Kadang anak-anak kita yang bayar itu bukan dalam sekolah saja. Jadi peranan ibu bapa tu peranan PIBG penting. Jadi bagi masjid Darul Falah juga sejak dari subuh dulu, bermula dari subuh dulu bersama dengan mantan setiausaha saya dulu, Cikgu Yusuf bin Haji, kita kenal lah di Siar lah. Kenal mantan setiausaha dulu, yang kini tu berada di Pakistan. Jadi ialah selalu dari situlah kami rapat dengan SK Sungai Gesang malah menjalinkan satu hubungan baik untuk bekerjasama sehingga hari ini. Jadi kata saya tadi, saya tengok buang masa banyak,
Sebelum saya mengakhiri, mungkin cabaran yang saya beri tadi untuk kita orang ya mungkin beratkah. Jadi kalau kita anggap cabaran dia sebagai satu yang berat, maaf juga saya minta, kerana benda tu yang baik itu datang dari Allah juga, saya balas juga, dan yang lemah itu ada atas kesilapan saya sendiri. Sebelum saya mengakhiri, bagaimanapun seperti mana yang telah saya nyatakan kepada sidang Ustaz Salaya, mungkin untuk dinner atau Masjid Nurul Falah akan mengambil bahagian lah. Banyak sikit saya tahu lah, tapi malam tu saya bisik kepada Menteri Kewangan Aguk tadi dia Aguk dah. Berarti ada green light pada larang. Jadi kita akan terus juga berusaha dengan kita kisah pertama sekalinya, kerana saya mendengar ada apa macam tu keresahan sidang pembinaan surau. Jadi saya sih boleh cerita di situ lah. Kalau kita ada peluang bersemuka sekali lagi, kita boleh duduk bersama bagaimana kita boleh membantu. Jadi sebelum saya mengakhiri, sekali lagi sebelum jari 10 dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Mami Kepala Masjid tadi atas ucapan yang diberikan. Alhamdulillah. Jadi semoga kita ambil perhatianlah dan bersama kita bersamalah antara MBG, guru semua untuk kita saling membantu supaya kejadian murid kita kat sekolah nanti lebih terjaminkan. Jadi alhamdulillah setakat ni SK Sungai Lisan dengan Masjid Nurul Falah dekat Kampung Penai ni sudah banyak dah satu demi satu program yang kita buat secara kerjasama lah. Dan untuk pengetahuan yang mana kalau ada tak tahu, untuk kafa pun kita pasti menumpuan dekat masjid ni untuk kafa sebab kita tak ada tempat. Jadi alhamdulillah semoga lepas ni kita akan ada lagi banyak kerjasama antara sekolah dengan pihak masjid dan komuniti Kampung Penai itu sendirilah, insyaAllah. Jadi hadirin dan hadirat yang dikasihi, majlis diteruskan lagi dengan agenda seterusnya. Majlis terus hati menjemput dan mempersilakan Yang Besar Ustaz Mahdi bin Hamid, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Unit Pendidikan Islam Pendidikan Tulu, untuk merasmikan saluran majlis kita pada hari ini. Majlis dengan segala hormatnya terpersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang hormati Ustaz Haji Sulaiman bin Hashim, Ketua Penolong Pengarah Unit Pengembangan Adab dan Nilai Sektor Pendidikan Islam Lembaga Pendidikan di Sarawak, Ustaz Encik Muhammad Yatin bin Adnon, Pengurusi Masjid Nurul Falah, Kakanda Abu Amin bin Rusli, Timbalan Pengurusi Masjid Nurul Falah, Kampung Penai Muslim Baru 10, Tuan Haji Azhar Harishah Osman bin Sayyadi, Imam 1 Masjid Nurul Falah, Kampung Penai Muslim Baru 10, Ustaz Zunaidi bin Muhammad Yusof, Penolong Kanan Petang SK Sungai Lisan, Encik Arwan bin Hajib yang dipertua PMBG SK Sungai Pisang, dan para hadirin yang kasih dan dirahmati. Pertamanya saya ingin menyampaikan salam daripada Tuan Pegawai Pendidikan Daerah Ustaz Cikgu Sambi bin Suhaili kerana tidak dapat hadir bersama dengan kita pada malam ini atas perkara yang dapat. Dan oleh kerana itu beliau telah mewakilkan kepada saya untuk meraihkan bos saya juga, Ustaz Sulaiman, daripada Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa maka Allah khairan." Jika kita merancang, tuan-tuan, Allah juga merancang. Tetapi perancangan Allah bukan perancangan yang lain. Sebenarnya bukan lebih baik untuk memandang selalu, tapi saya tolak sebab saya ingin rehat malam ini. Tetapi ternyata Allah telah tetapkan di sini ya, untuk bersama dengan
Ustaz dan program yang dianjurkan secara bersama sekolah SK Sungai Pisang dan masjid Darul Falah. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, kami diberikan PPD yang pertamanya ingin merakamkan tahniah atas usaha yang telah dilaksanakan secara kolaboratif antara sekolah SK Sungai Pisang dan juga Masjid Darul Falah Kampung Padang Muslim Darul Falah. Untuk merancang, tuan-tuan, sangat mudahlah kalau dia merancang sesuatu. Tetapi kalau dia menjalankan program yang telah merancang, itu yang susah. Saya bukan merancang dengan baik. Semua orang dapat merancang dengan baik. Tetapi untuk menjalankan perancangan itu memerlukan kepada yang pertama dana, yang kedua masa, yang ketiga kerjasama, dan yang paling besar adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan keredaannya, berikan rahmatnya dengan program yang telah dirancang dan dapat dilaksanakan pada dan kita juga diberikan pejabat pendidikan daerah di Hulu amat menghargai kerana masjid sudi dan mengikut komitmen yang sangat tinggi untuk bekerjasama dengan sekolah kita. Apalagi sekolah Sungai Pisang, walaupun pada saat ini dia buipo jauh atau mata dana jauh. Yang pertama saya pada mata dia bahaya. Dia pun buku, ada menau sedih raya lah. Tapi berbagi mata mengsong pun mata sebenarnya. Biasa dalam kata umum. Jadi tuan-tuan, walaupun jauh, tetapi kecintaan dan rasa memiliki sekolah ini, meskipun dia adalah milik, disebutkan sebagai sekolah kebangsaan, sekolah kerajaan, tetapi hakikatnya sekolah itu adalah milik kita. Maknanya kalau masyarakat di sekeliling itu yang mana kita telah mempercayakan anak-anak kita untuk berada di tempat tersebut, kita tidak memberikan kerjasama, kita tidak ingin menghidupkan sekolah tersebut, hanya mengharapkan contohnya tidak sekolah saja, hanya pendidikan anak-anak kita juga duduk di sana. Sebab rakan-rakan kita yang berada di sekolah, guru-guru kita yang berada di sekolah memerlukan sokongan daripada masyarakat. Dan oleh kerana itu kami menghargai, peringkat pejabat pendidikan menghargai, dan kami kami merasa berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak pengurusan masjid memberikan ruang ini untuk rakan-rakan kami di sekolah melaksanakan aktiviti, bukan untuk diri mereka sebenarnya, tetapi untuk anak-anak yang berada di sini, dan dengan kita memberikan peluang ini cukup selesa. Salam apabila membawa telefon, tetapi dengan ada telefon tuan-tuan, ini sebenarnya memberikan tempat yang kondusif, tempat yang selamat, tempat yang selesa untuk anak-anak kita mendapatkan pendidikan, contohnya dengan kelas kafah. Mudah-mudahan Allah juga yang membalas kebaikan pihak perusahaan JKJKK Kampung Padang Muslim, sudah tentu mereka juga memberikan peranan yang besar. Jadi tidak banyak ucapan saya, tuan-tuan, sudah cukup apa yang telah disampaikan oleh Tuan Guru kita Ustaz Sulaiman Hashim. Mudah-mudahan yang telah disampaikan bukan hanya sebagai keluhan telinga kita, mudah-mudahan kita ambil dan itu kita terapkan kepada anak-anak kita yang ada di untuk kita mewujudkan rasa cinta kepada junjungan dan kita Muhammad SAW. So disebutkan al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang dia akan bersama dengan orang yang dicintai. Jadi kalau kita mencintai dan melatih anak kita cinta kepada Rasulullah, mudah-mudahan di akhirat kelak kita juga akan bersama dengan junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi tidak banyak yang ingin saya sampaikan, masa yang sudah agak larut, Jadi
Sekali lagi kami berterima kasih atas kejutan kepada kita di PKP ini, dan teruskan usaha sama dan kerja bersama antara sekolah dengan JKT Masjid Darul Falah dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah jua yang merahmati dan memberkati majlis ini. Jadi kita tangguh ataupun kita tutup dengan lafaz yang terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ucapan daripada Ustaz Hamdi tadi. Okey, jadi kita belah nanti ke acara yang pada nanti. Jadi untuk menyempurnakannya, pihak majlis pembesar hati berjumpa dan mempersilakan yang berusaha Ustaz Hamdi bin Lamin menolong pegawai pendidikan daerah dengan Islam Aktivis Sulu diiringi oleh Ustaz Zunaidi bin Muhammad Yusuf Fikir Petang SPM Hisab untuk menyampaikan cedera mata dan sijil. Majlis mempersilakan. Seterusnya dijemput yang dimati Encik Abu Abi bin Rosli di dalam Musim Masjid Darul Falah untuk tampil menerima sijil. Majlis merakapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Hamdi bin Lamin dan Ustaz Zunaidi bin Muhammad Yusuf atas penyampaian cedera mata sebentar tadi. Seterusnya majlis diteruskan lagi dengan berjemput yang dihormati Encik Abu Abi bin Rosli nanti malam Menteri Masjid untuk menyampaikan cedera mata kepada pihak PBD. Majlis mempersilakan. Majlis merakatkan ribuan terima kasih kepada Encik Abu Abi tadi atas